Kalau korang nak jadi salah seorang pemenang daripada dua pemenang giveaway, boleh menang baju daripada Abang Wrestling, tengok video yang keluar dekat atas ni. Sebelum kita mulakan review SummerSlam 2021, jangan lupa tekan butang subscribe, tekan sekali butang loceng sebelah butang subscribe. Jangan lupa juga follow aku dekat Instagram, dekat Twitter dan subscribe YouTube channel aku yang satu lagi, iaitu channel Hazwan Shah Bye. Dekat pre-show, BE lawan dengan Baron Corbin bukan untuk Money in the Bank punya briefcase, tapi sebab BE ada beef dengan Corbin yang pergi rembat dia punya Money in the Bank punya briefcase. Jadi sebab itulah diorang berlawan. Perlawanan ni berlangsung dekat pre-show. Somehow aku rasa aku nak perlawanan ni ada dekat main show sebab Baron Corbin yang desperate ni entertaining kot. Aku dah ada buat video pasal kenapa Baron Corbin pokai. Tak tengok lagi, tengok video yang keluar kat atas ni. So back to the point, Baron Corbin yang sekarang, walaupun tak suka nampak Corbin teruk apa ke, tak boleh deny Baron Corbin yang sekarang menarik untuk ditonton. Macam enjoy. Dia bawa karakter dia dengan sangat baik. Dan nampaklah dia punya desperate tu sampai dia peluk Money in the Bank punya briefcase. Kat sini character works Baron Corbin memang baik. Cumanya apa yang tak baik adalah kualiti perlawanan match ni. Tapi tak nak komen banyak sebab perlawanan ni dekat pre-show je. So aku boleh terima lah kualiti perlawanan yang average macam ni. Match pertama dekat main show, kita ada RK Bro cabar AJ Styles dan juga Omos untuk WWE Raw Tag Team Champion. Kita nampak yang Riddle dengan Randy Orton ni dapat pop yang menggila daripada penonton yang ada kat keliling gelanggang. Bukan dekat SummerSlam ni je, even dekat Raw pun. Senang cerita, RK Bro ni benda panas yang berlaku kat Raw. Dan aku tak boleh deny yang Raw sekarang ni tak berapa nak best. Tapi benda yang buat aku rasa shock nak tengok Raw sekarang ni, salah satunya RK Bro lah, selain daripada John Morrison. Match dibuka dengan sangat tak baik. Bukan tak baik apa, tapi match awal-awal dia macam slow. Tengah-tengah match dia macam nak pick up, tapi dia pick up tak sampai habis. Lepas tu match dah habis. Memang dah boleh agak dah dia akan pin AJ Styles. Boleh agak yang Omos takkan kena pin. Dekat sini kita nampak Raw Tag Team Champion yang baru, RK Bro. Satu keputusan yang tepat. Cumanya aku nak perlawanan ni sebab perlawanan ni dia kick off, bukan dekat kick off punya show, tapi dia macam memulakan show SummerSlam tu kan. So at least bagi kita hype dan excited dengan satu perlawanan yang best lah. Tapi tak, awal-awal dia slow, tengah-tengah tu macam dah nak best, tapi macam ingat dia ada benda lagi nak buat, tapi habis dah kan, tiba-tiba RKO dah. So okay, keputusan ni okay, tapi match biasalah. Alexa Bliss dan juga Eva Marie, satu match yang buat aku rasa nak mencarut. Even sampai sekarang pun bila terfikir balik memang sakit hati. Membazir buat perlawanan macam ni, boleh buat dekat Raw je. Dah tahu Eva Marie tu tak power mana berlawan. Sebab aku rasa Eva Marie ni role dia sebenarnya dalam WWE ni lain sikit. Tapi lainnya macam mana, akan aku up video pasal Eva Marie ni untuk next satu ataupun dua video. Senang cerita lepas review NXT TakeOver nantilah. Back to the point, Alexa Bliss dengan Eva Marie ni bosan gila babeng. Memang teruk. Satu perkataan je dah cukup kot menggambarkan match ni. Teruk. Aku faham tak ada siapa yang expect match ni akan best, tapi diorang mungkin nak fokuskan dekat moment ataupun storytelling. Even storytelling pun nampak macam tak disampaikan dengan baik. The only benda yang aku nampak diorang cuba nak sampaikan moment dia adalah bila Doudrop announce yang Eva Marie is the loser of the match. Itu saja. Itu je benda yang aku okay dalam match ni. Kalau match ni dekat pre-show aku okay lagi, aku tak komen banyak. Kalau match ni buat dekat Raw pun aku okay lagi kan. Sebab baik kau buat Intercontinental punya match, Shinsuke Nakamura dengan Apollo Crews yang Shinsuke menang hari tu, buat dekat SummerSlam ni. At least ada satu momen yang sedap juga nak tengok, daripada tengok momen yang menyakitkan hati macam ni. Sebab bukan benda ni je yang menyakitkan hati untuk SummerSlam kali ni. Damian Priest dan juga Sheamus untuk United States Champion. Satu perlawanan yang best. Aku suka match ni. Dia punya flow ataupun pacing, dia start daripada awal tu dia memang slow, tapi dia naik sampai habis kan. Cumanya dia tak adalah to the moon gila babeng kan. Tapi tak kisahlah, flow dia cantik. Makin lama makin best. Start tengah match je dah rasa shock tengok, sampai habis tu memang rasa shock tengok lah. Dan bila Damian Priest menang jadi new United States Champion, aku rasa satu keputusan yang sangat tepat. Sebab kau dah bagi kita tengok satu match yang best. So kalau championship tu bertukar tangan, memang nak argue apa lagi. Dalam match ni juga kita nampak WWE book Damian Priest ni macam seorang superstar. Harapnya bukan untuk kali ni je. Janganlah lepas berapa bulan atau lepas tahun dua tiba-tiba Vince McMahon dah bosan dah dengan Damian Priest ni. Nampak dah dia boleh jadi future WWE ataupun
Universal Champion. Jimmy dan Jey Uso lawan Dominic dan Rey Mysterio untuk SmackDown Tag Team Champion. Kenapa kau buat Dominic nampak tak function langsung dalam match ni? Seriously, macam Rey Mysterio seorang yang buat kerja dan Dominic tu nampak macam tak nampak macam wrestler sangat pun lah. Memang tak function. Tapi bila aku fikir balik, mungkin ada story yang WWE cuba nak sampaikan dekat sini kan. Story yang mungkin lepas ni Rey Mysterio akan salahkan Dominic dan dari situ Dominic dan Rey akan berpecah. Sebab kita dah nampak dah beberapa promo dekat SmackDown yang sebelum ni yang Rey Mysterio ni makin lama macam tunjuk dia punya ego yang macam dia betul dan sebagainya. Tapi Dominic relax tau. So mungkin in the future dia menyalahkan Dominic lagi. Lepas tu Dominic snap serang bapak dia, ataupun bapak dia yang bengang, bapak dia serang dulu, tak tahulah. Tapi aku faham kalau itu haluan yang diorang memang nak go lah. Tapi kalau bukan itu haluan dia, lepas ni memang tak ada plan sangat untuk Rey Mysterio dengan Dominic Mysterio, at least bagi Dominic ni menyinar. Sebab dekat SummerSlam tahun lepas dia lawan Seth Rollins, dia perform. At least jadikan SummerSlam ni pay-per-view yang Dominic ni sentiasa perform. Keputusan kat sini di Usos menang, dah boleh jangka. Dan kalau tanya aku okay kalau di Mysterio menang SmackDown Tag Team Champion, panjangkan lagi feud lawan di Usos, ataupun di Usos menang pun aku tak ada masalah. Sebab apa aku okay match diorang ni dipanjangkan lagi? Sebab match diorang jarang boring. Even dekat SummerSlam kali ni match diorang pun okay, best. Okay, sekarang kita sembang panjang sikit pasal SmackDown Women Champion. Bianca Belair keluar, lepas tu Greg Hamilton announce yang Sasha Banks tak boleh nak compete. Aku ada up dekat Instagram Berita WWE 2.0. Untuk yang tak tahu, itu adalah Instagram aku yang pasal wrestling. Aku post segala news berkait dengan WWE ke AEW dekat Instagram tu. So make sure korang follow Instagram Berita WWE 2.0. Aku ada up news pasal Sasha Banks dan Bianca Belair. Ada rumours kata yang diorang ni positif COVID-19, tapi end up Bianca Belair nampak elok, Sasha Banks yang tak nampak. WWE tak reveal kenapa Sasha Banks tak ada, tapi itulah rumours yang di-spreadkan, iaitu Sasha positif. Even news tu kita dah dapat beberapa hari sebelum SmackDown, tapi still WWE keep on promote match Bianca dan juga Sasha. Tapi itulah, bila match dah nak start, Greg Hamilton tadi kata Sasha tak ada, dia akan digantikan oleh Carmella. Time dia announce Carmella tu, aku macam serius lah. Dah banyak kali kot kita tengok Carmella ni kalah dekat tangan Bianca Belair untuk title. Dan kenapa asyik dia? Time tu aku dah fikir dah, kenapa bukan Liv Morgan ke, kenapa bukan siapa je lah, Toni Storm ke. Tapi kenapa Carmella? Aku tak deny, Carmella memang cantik, serius. Time dia keluar tu, yang buat aku annoying dia, jalan-jalan, angkat tangan, pusing, menari. Jalan-jalan, angkat tangan, pusing, menari. Menyampah tengok walaupun cantik. So, bila dah nak lawan dekat atas gelanggang tu, referee dah angkat tali pinggang. Match ni memang jadi. Tak apalah. Nak buat macam mana? Sasha tak ada. Tapi kemenyampahan aku tu hilang bila masuk lagu Becky Lynch. Yup, Becky Lynch buat comeback. Datang, crowd memang sorak gila babeng. Sebab kalau tanya aku tak expect langsung Becky datang dekat SummerSlam kali ni. Bukan tak expect Becky datang, tak expect Becky akan involve dengan SmackDown Women Champion punya picture ni kan. Tapi aku faham lah, WWE panik, Sasha tak ada, tarik Becky masuk. So Becky bantai Carmella, buang Carmella keluar, and then Becky kata dia nak SmackDown Women Champion tu lah. Dan Bianca ambil masa sikit, lepas tu dia setuju. Jadi match start. Time tu dah sedap lah. Becky dengan Bianca dah happy. Tiba-tiba Bianca jadi Kofi Kingston, Becky jadi Brock Lesnar. Kofi Kingston kalah 9 saat, Bianca kalah 27 saat. Beza dia, Bianca dengan Becky Lynch ni, dia ada gerak-gerak dulu, tak ada terus berlawan macam tu kan. Tu yang panjang sikit lah Becky dengan Bianca ni. Sakit hati bye tengok. Kalau Becky tak boleh kena bump, dia mungkin masih nak recover daripada pregnancy ke apa ke, bagi je lah lawan Liv Morgan, lepas tu Bianca menang. Bagi je lah lawan Toni Storm, lepas tu Bianca menang. Tak ada masalah pun benda tu kan. Tapi kalau boleh berlawan, yes, kau buat Becky dengan Bianca, tapi bukan dengan cara memalukan Bianca macam ni lah. Satu move macam tu je Bianca terus kalah. Sia-sia apa yang kau dah buat dekat Bianca selama beberapa bulan ni. Macam kau buat kat Kofi Kingston luar, menang dekat WrestleMania kot. Beberapa bulan tu run cantik je, tiba-tiba kena macam ni. Memang
Weh, serius, aku sakit hati lah. Aku rasa Bianca Belair tak deserve benda ni. Kalau Bianca Belair kalah, tapi match ni panjang, match ni sedap sikit nak tengok. Even match ni katalah kualiti dia biasa pun, tapi panjang, tak adalah buat Bianca nampak teruk, okey lagi tau. Sebab Becky kot tak senang-senang kau nak kalahkan Becky kan. Tapi dengan beberapa saat macam ni je, oh, kesian Bianca lah. Aku harap Bianca dapat rematch. Dia tak jadi macam Kofi yang sampai sekarang, tak ada nak kata sampai sekarang, tapi time tu tak dapat lah rematch lawan dengan Brock. Positif moment yang aku ambil dekat SmackDown Women Champion punya match kali ni is Becky buat return, dan benda tu is, bagi aku is a big deal lah. Even Becky menang pun aku okay, tapi kualiti perlawanan yang macam ni kau buat Bianca Belair macam ni, oh, this is bad. It's not good at all. Jinder Mahal, Drew McIntyre, satu perlawanan yang aku tak heran. Feud diorang dekat Raw pun aku tak rasa menarik. Dan bila dah tengok match ni, kualiti perlawanan yang kalau nak kata average, dia bawah sikit lah daripada average. Tak adalah nak kata teruk pun, sebab dia tak ada bosan, dia pendek je match ni. Tapi itulah, tak ada benda yang best pun dekat match ni, dan tak menarik minat aku pun lah untuk nak tengok. Kalau aku rasa time tu aku jadi penonton keliling gelanggang nak pergi tandas, match ni lah aku pergi tandas. Triple threat match, Charlotte Flair, Rhea Ripley, Nikki Ash. Satu perlawanan yang best, tapi best dia best biasa je. Kat sini kita nampak new Raw Women Champion Charlotte Flair untuk kali ke berapa ribu pun aku dah tak ingat. Tapi aku okay, sebab lately ni aku rasa Charlotte Flair, dia punya character works bagus, dia punya kualiti perlawanan yang dihasilkan atas gelanggang pun best. So aku okey lah, dan match ni pun dia tak bosan, match yang best. Bila championship bertukar tangan, macam aku cakap lah, aku okey je. Dan nampak lah sebenarnya kat sini kenapa WWE nak buat benda tu kan. Nikki Ash tak terlalu over dengan crowd. So bila dah tak terlalu over dengan crowd, buat apa kau nak jadikan dia champion for like long time. Decision yang okey, match yang best, tapi best yang biasa. Edge dan juga Seth Rollins, aku suka Edge keluar dengan lagu The Brood, lagu Gangrel. Memang catchy lah. Lepas tu baru masuk balik lagu dia yang Alter Bridge, Metallica tu. Tapi aku lagi prefer macam lepas lagu The Brood tu, masuklah lagu You Think You Know Me, lagu yang awal-awal dia pakai time dia jadi karakter Edge tu. And then lagu dia dengan Rob Zombie, lepas tu baru lagu dia yang Metallica. Ataupun Metallica tu kali ni tak ada pun tak apa kan, sebab for one night only kot. Just throwback semua lagu Edge panjang dia dekat WWE lah. So itu apa yang aku harapkan lah, tapi dia tak buat. Match yang bagi aku dia slow and steady. Dia tak boring tau. Dia bagi kita relax, kita rasa macam okay, tak ada benda yang macam membosankan. Dan paling penting kat sini storytelling dalam match ni lah. Dia punya character works dalam match ni pun okay. Edge betul-betul tunjuk kat kita yang dia memang go deep into the darkness. Tapi Seth Rollins macam tak go deep dengan apa yang dia nak achieve sebenarnya. Aku rasa match ni memang fokus lebih dekat Edge yang go deep into dia punya darkness. Aku rasa benda tu achieve je. Tapi bukan satu perlawanan yang best gila babeng pula. Satu perlawanan best tapi biasa, slow and steady. Edge menang, keputusan yang okay. Aku rasa kalau Edge menang ke Rollins menang ke, tak kisah pun. Dan better Edge menang, sebab bila je last Edge menang? WrestleMania kalah, Money in the Bank kalah. Rollins hari tu menang dengan Cesaro, kira okey lah. Goldberg, Bobby Lashley, satu perlawanan yang aku tak expect flow dia akan jadi macam ni. Aku ingat akan main finisher, lepas tu match memang pendek lah, dalam 5 minit ke 3 minit ke. Tapi aku tak rasa match ni pendek. Aku tak tahu berapa minit perlawanan ni berlangsung, tapi tak rasa lah benda tu pendek. Dan tak nampak sangat pun benda ni nak match ni nak fokus dekat finisher ke apa ke. Memang lain daripada expectation lah. Tapi adakah ini satu perlawanan yang best? Tak pun. Dia hanya berbeza je daripada sebelum ni. Storytelling yang diorang cuba nak sampaikan kat sini, Goldberg injured. Lepas tu bila match dah habis sebab referee stopkan, consider Goldberg kalah, Lashley retain. Lashley serang Goldberg berkali-kali dekat dia punya kaki guna kerusi. Lepas tu anak Goldberg, dah ada news kan, aku ada up kat berita WWE 2.0 yang anak Goldberg ni WWE tengah plankan nak pairingkan dia dengan Goldberg lawan MVP dan juga Bobby Lashley. So anak dia ni datang cekik belakang Bobby Lashley. Bobby Lashley pun macam tak perasan siapa, pusing, tangkap, buat dia punya hurt lock tu. And then anak Goldberg collapse lah. So kat sini kita nampak yang Goldberg dengan Bobby Lashley ni, feud diorang ni akan disambung. Tak rasa lah Goldberg ni akan muncul kat Extreme Rules kan, kaki sakit, mungkin lepas ni Bobby Lashley dengan orang lain dulu.
Lepas tu baru dekat Crown Jewel, event besar dekat Saudi Arabia nanti bulan 10. Time tu lah mungkin Bobby Lashley akan lawan dengan Goldberg, dan tak tahulah macam mana penglibatan MVP dan juga anak Goldberg. Kalau ikutkan aku tak berapa berkenan lah, sebab kalau nak bagi Goldberg berlawan lagi dekat WWE, aku okey. Just bukan untuk championship lah, sebab kita tahu dia akan kalah juga nanti kan. Cumanya yang menarik minat aku kat sini, macam mana anak dia ni boleh perform kan. Sebab aku dah tengok Dominic dulu perform bila dia punya debut dekat SummerSlam. Kalau anak Goldberg ni talented dan boleh perform, aku intrigue untuk nak tengok lah. Tapi kalau lebih pada fokus untuk Goldberg nak menang champion lagi, tak minat lah. Better Bobby Lashley tu defend dia punya title dekat superstar full time lah. Tapi itulah WWE kot. Lagi-lagi Crown Jewel, mesti nak tengok nama-nama besar je. Last kali main event, Roman Reigns dan juga John Cena untuk WWE Universal Champion. Okay, bukan satu match yang best gila babeng pun, tapi match ni okay, best yang biasa je. Bukan match Roman Reigns yang terbaik sejak dia bawa watak jahat ni. Ada lagi match Roman yang lagi best sebelum ni. Match ni lebih memfokuskan penceritaan yang John Cena ni macam dah lama tak wrestling. Somehow bila dia dapat momentum balik, dia bagi kau-kau dekat Roman. But then Roman di booking strong gila. Memang WWE nak tunjukkan kat kita yang Roman ni sebenarnya strong kan. Dah 3 kali AA pun tak kalah. AA daripada top turnbuckle tu pun dia kick out juga. So dah nampak lah Roman kat sini strong. Yang nampak lagi strongnya bila dia buat sekali je spear dekat John Cena, and then game over, Roman retain. Aku rasa keputusan yang memang sangat tepat lah bila Roman ni retain kan. Sebab aku memang tak nak tengok John Cena jadi champion untuk kali ke-17 kalau karakter dia masih bosan macam ni. Tapi kalau dia ada something different, bertukar karakter jahat ke apa ke, aku okey untuk Cena menang. So aku happy dengan keputusan Roman menang, Cena kalah. Tapi aku tak berapa happy dengan kualiti perlawanan yang best biasa macam ni lah. Sebab diorang dah hypekan match ni like gila babeng, Roman dengan John Cena kot. Sepatutnya match ni like stole the show lah. Dan aku tak rasa ini the best match of the night. Bila match dah habis, Roman berdiri atas John Cena. Nampaklah cara dia berdiri tu macam John Cena pun dah settle. So tak ada lagi Roman dengan Cena lepas ni. Apa yang aku expect akan berlaku lepas tu ada dua je. Show habis macam tu je, ataupun Demon Finn Balor akan datang serang Roman. Tapi tak. Lagu Brock Lesnar dimainkan dan aku terkejut dan aku sangat happy lah. Ada element of surprise lagi kan. Becky Lynch kita dapat, Brock Lesnar kita dapat. So nampaklah element of surprise dalam WWE ni masih belum mati lagi. So thank you WWE. Brock Lesnar keluar dengan penampilan yang berbeza macam sebelum ni, dengan ada apa ponytail kat belakang. Time tu benda yang buat aku rasa macam menarik gila nak tengok mana Paul Heyman akan pergi. Tapi aku rasa sayang lah, dia tak mainkan sangat Paul Heyman kat sini kan. Patutnya macam kau buatlah Paul Heyman low blow Roman, Paul Heyman pergi kat Brock, ataupun Paul Heyman macam jadi orang tengah, cuba nak satukan Brock dengan Roman ke. Lepas tu diorang berpeluk, rupanya Brock tak nak lawan Roman, tapi Brock lawan dengan Lashley. Sebab semua orang nak tengok Brock dengan Lashley. Roman ni, aku lagi prefer Roman lepas ni feud dengan Finn Balor. Sebab hari tu macam tergantung kan. Dan tak tahulah Brock akan muncul kat Extreme Rules ke tak. Kalau tak, mungkin yes, kita akan tengok Roman dengan Balor, tapi Balor akan kalah. Lepas tu dekat Crown Jewel, Roman dengan Brock. Itu apa yang aku rasa lah. Sebab tak rasa Demon Finn Balor tu boleh muncul dekat Saudi Arabia. Aleister Black yang banyak tattoo kat belakang badan pun dah jadi isu. Yang kita nampak macam Brock yang berbeza sikit daripada yang sebelum ni. Dia tak perlukan Paul Heyman. Dia macam lebih lebih mesra penonton pula kali ni. Roman pun belah macam tu je. Tak ada macam Paul Heyman involve macam aku cakap tadi, ataupun Roman dengan Brock bertumbuk. Tak ada. Aku suka Brock return, tapi itulah, aku lagi prefer Brock dengan Lashley dan Roman dengan Finn Balor. Dan end up sampai Roman lawan dengan Demon Finn Balor. Lepas tu time tu Roman kalah lah dia punya title dekat tangan Demon Finn Balor. Kalau aku kena bagi bintang untuk SummerSlam tahun ni, aku akan bagi 8 bintang daripada 10 bintang. Tapi kena tahu aku bagi tinggi macam ni sebab aku rasa show SummerSlam ni diselamatkan oleh return daripada Becky Lynch dan juga Brock Lesnar. Kalau dua-dua ni tak return, fokus kat perlawanan saja, based on apa yang aku kira tadi, mungkin aku akan bagi 5 ataupun 6 bintang sahaja. So boleh kata SummerSlam kali ni bukan show yang fokus kat match, tapi dia fokus dekat moment. Walaupun aku kata tak ada match yang best gila babeng, tapi still aku kena pilih match of the night. Dan match of the night untuk aku adalah
United States Champion antara Damian Priest dan juga Sheamus. Performer of the night untuk aku adalah Damian Priest. Okay guys, itu saja review SummerSlam untuk tahun ni. Cuba korang share dekat ruangan komen kat bawah berapa bintang yang korang nak bagi dekat SummerSlam tahun ni. Dan kalau korang tak layan lagi dua video ni, make sure korang layan, terutama yang ni lah. Sebab CM Punk baru je buat comeback. CM Punk is back. Mother.